Yo guys, and welcome to my video. Hari ni is a bit exciting sebab kita ada Samsung Galaxy S23 Ultra. Bukan yang ni, tapi ini adalah Samsung Galaxy S22 Ultra aku. Ada sebab kenapa kamera dia macam ni sebenarnya. Sebab aku tak boleh nak rakam apa yang aku pegang masa event untuk rakam video ataupun experience Samsung Galaxy S23 Ultra. Bukan belakang je tau, depan sekali pun dia tutup je, just untuk secure, untuk elak daripada aku tangkap gambar ataupun tangkap video and share dekat korang semua. Tapi ini adalah official untuk Samsung Galaxy S23 Ultra ke semua yang ada S23, S23 Plus dan juga Samsung Galaxy S23 Ultra, the flagship yang kita nantikan untuk tahun 2023 ni. So without wasting more time, aku tak akan cakap benda yang basic, tapi aku akan cakap benda yang kau akan perasan bila mula-mula sekali pakai Samsung Galaxy S23 Ultra ni. Alright, for the first impression adalah sudah tentunya dia punya design. Tapi kan Fazli, nampak macam the same design macam yang lama kan? Sebenarnya it's a bit different tau. Ada a few key different yang korang boleh nampak dekat sini. Contohnya adalah biasanya kalau korang tengok dia punya curve dekat tepi tu sebenarnya bulat kan, ataupun C shape. Tapi untuk kali ni dia lebih kepada hexagon dah punya shape. Dan aku nampak kenapa Samsung buat macam ni sebab dia nak differentiatekan yang lama dengan yang baru. Tapi overall this is a good gesture ataupun a good move untuk Samsung buat in case of macam orang kata it's the same phone, ataupun at least orang boleh determine yang tu adalah telefon baru. Design ni juga sebenarnya ada efek dekat dia punya screen, nanti aku akan beritahu. Tapi dekat bahagian kamera dia tu kau boleh nampak dia actually pakai rounded yang sama kan. Cumanya there's a difference in terms of colour, sebab kalau boleh nampak dekat sini dia punya main sensor tu ataupun yang ketiga-tiga lens dekat hujung tu adalah a bit different dia punya colour kan, berbanding dengan yang kecil sekali yang ada dekat zoom lens tu dekat sini. So tu adalah menunjukkan bahawa kali ni Samsung dia differentiatekan based on dia punya kamera, and dia punya size pun is a bit different sebab aku dah try pakai dengan case yang Samsung Galaxy S22 tak dapat nak pakai, and dia punya cut out pun beza. So korang tak boleh nak pakai case daripada Samsung Galaxy S22 Ultra kepada Samsung Galaxy S23 Ultra sebab dia punya lens is a bit bigger and is a bit off axis daripada yang lama. Other than that, in terms of dia punya exterior sama je, dia punya speaker, dia punya ports, dia punya SIM eject tool, lepas tu bahagian atas tu nampak sama je. Now let's talk about dia punya screen kali ni. So Samsung ada buat perubahan macam aku cakap tadi, dia punya screen is a bit weirder ataupun less curve berbanding yang sebelum, ikut apa yang Samsung kata lah. Dia punya screen actually sama je 6.8 inci dan kau takkan rasa beza sangat pun. Cuma je dekat sini kata Samsung, dia kata dia punya curve kali ni is a bit less sebab katanya dia nak enhance experience berbanding nak tunjukkan dia punya screen adalah curve. So kita tahu curve display adalah satu curve ataupun display yang mahal, dan kata Samsung dia tak prioritisekan benda tu dah sebab dia nak prioritisekan experience a lot better berbanding dengan dia punya curve display. And to be honest, bila aku comparekan side by side antara S22 Ultra dengan S23 Ultra, dia punya curve tu nampak lebih kurang je. Tapi apa yang aku patut highlightkan juga adalah dia nampak less curve. Cakap pasal fokus lah kan, Samsung nampak gayanya dah tak pergi ke arah screen aku paling terang, screen aku paling vivid and everything. Tapi Samsung kata dia lagi pentingkan quality media yang korang tengok tu. Contohnya macam kalau korang pentingkan gambar ataupun korang pentingkan video untuk tengok dia punya color and everything, dia akan ke arah itu. Contohnya adalah walaupun semua screen yang ada dekat pasaran yang dia ship dekat orang lain, dia kata okay, dia punya screen is a bit brighter daripada yang Samsung, tapi Samsung actually dia fokuskan untuk dapat paparkan dia punya color tu lagi sama ataupun lagi accurate berbanding orang yang terangkan sahaja. Contohnya macam kalau korang pergi dekat luar kan, lepas tu cahaya matahari terang, so korang just boleh naikkan dia punya brightness, tapi pada realitinya dia punya color tu akan a bit wash out ataupun boleh kata overexposed. So benda ni lah yang Samsung cuba tackle untuk bagi korang tengok media dengan lagi tepat lah, pendek kata. Tapi aku akan cuba portraykan dekat korang ataupun buat differences side by side, insyaAllah masa akan datang bila buat full review nanti. Kita ketepikan yang tu, sekarang kita fokuskan dekat performance pula. Untuk Samsung Galaxy S23 Ultra ni ataupun all the lineup untuk Samsung Galaxy S23, dia pakai Snapdragon 8 Gen 2, the latest and greatest yang kita nak. Samsung nampak gayanya dia continue dia punya method ataupun perubahan yang dia bawa. Instead of dulu dia pakai in-house punya processor je daripada dia punya Exynos tu, sekarang dia still akan pakai Snapdragon. Mungkin sebab demand market Malaysia untuk mahukan Snapdragon ataupun lebih aware dengan spek yang kita nak kan. So maybe sebab tu Samsung tukar, ataupun
ialah better performance and dapat update lagi banyak ataupun lagi lama daripada yang sebelum ni. Tapi katanya Samsung kata dia punya performance sama je macam yang orang lain pakai. So dia tak ada tweak apa-apa. Cumanya dekat sini dia actually fokuskan lebih kepada cooling system. So instead of tweak UI ataupun One UI diorang software tu untuk buatkan dia macam over performance daripada orang lain ataupun overclock, dia lagi fokuskan untuk buatkan chip tu lagi efficient in the longest time. So maksudnya dekat sini kalau korang main game contohnya, main dengan jangka masa yang lama, sepatutnya dapat constant ataupun dapat performance yang sekata je dapat 1 jam, 2 jam ataupun 3 jam macam tu. Sebab Samsung tak terkenal dengan sebuah telefon yang tahan lama kalau main game ataupun main grafik yang intense gila-gila untuk jangka masa yang lama. So dekat sini Samsung kata dia buatkan dia punya chamber tu ataupun cooling system 2.7 kali lagi hebat ataupun lagi sejuk daripada apa yang ada pada Samsung Galaxy S22 Ultra. Dan nampak gayanya juga Samsung dah beralih dah daripada starting 128GB dia punya internal storage, dia dah tukar kepada 256 starting. So kalau korang bayar mahal sekarang ni, dapat storage yang sangat-sangat tinggi dah kalau ikutkan. Sebab kalau korang perasan, untuk mid range pun dah start dengan 256. Tak make sense kalau high performance telefon ataupun flagship start dengan 128 kan. So maybe disebabkan dia sensitif dengan iPhone juga, sebab iPhone dah start pakai 128 as a base. So Samsung kata we are not that macam kedekut. So dia bagi 256GB as a starting. So korang boleh pergi sampai 1TB untuk dia punya storage. And dia punya RAM still 12GB kalau korang nak. Sekarang kita nak cakap pasal dia punya kamera pula dekat sini, sebab this is the biggest megapixel yang Samsung pernah letak dekat dia punya smartphone. That is 200 megapixel untuk dia punya main sensor. Other than that, dia still sama lagi pakai like 12 megapixel and 10 megapixel untuk dia punya telefoto. So tak ada perubahan yang besar in terms of all other cameras. Cumanya dia fokuskan kepada 200 megapixel kali ni. So, apa yang kau akan dapat untuk 200 megapixel? Apa yang aku suka dekat sini adalah dia buat macam sebuah telefon pixel juga. That is, dia lagi fokuskan untuk kualiti gambar. Dan korang tak akan dapat option untuk tangkap gambar 200 megapixel. Still, dia akan guna untuk pixel binning, so that korang tak perlu macam hassle ataupun dapat performance yang tak berapa nak bagus bila buat enablekan that 200 megapixel, sebab pixel binning is still good. Dia punya fokus kali ni juga adalah untuk buatkan gambar yang korang tangkap tu tak pecah kalau zoom out ataupun kalau nak crop. Kalau in case emergency lah kan, kalau macam nampak framing tu tak berapa nice. So bila ada option untuk crop, usually untuk like 10 ataupun 12 megapixel akan struggle untuk dapatkan that quality ataupun that detail. Tapi untuk 200 megapixel ni sepatutnya kata Samsung it should handle well untuk korang crop, tak ada masalah. Disebabkan dia fokuskan untuk detail juga, dia bagi option untuk korang tangkap gambar raw kalau perlu. Not just that, untuk orang yang suka rakam video high quality ataupun highest quality yang korang nak, usually sebelum ni kita boleh rakam 8K at 24fps sahaja. Tapi kali ni dia upgrade kan, disebabkan dia punya ISP mampu untuk rakam sampai 30fps 8K recording. So that's quite high, tapi aku akan cuba sebab usually untuk highest punya resolution ni tak berapa nak nice sangat ataupun selalunya a bit saturated. Aku akan try untuk tangkap gambar 8K dekat Samsung Galaxy S23 Ultra ni. So nak tengok dia punya differences tu ada ke tak. Walaupun kita dapat upgrade 200 megapixel daripada previous version, untuk kamera depan is a bit different sebab kali ni kita dapat macam megapixel count yang a bit low daripada apa yang kita nak. That is S22 Ultra dia pakai 40 megapixel. Tapi untuk kali ni S23 Ultra dia pakai 12 megapixel. Yes, dengar macam terbalik kan apa yang Samsung buat ni. Tapi kata Samsung juga kali ni dia memang fokuskan quality. So dia bukan just ambil yang highest megapixel count untuk letak dekat kamera depan. Untuk kamera depan kali ni dia dah boleh dapatkan gambar yang sangat-sangat cantik disebabkan dia punya intelligent AI tu untuk buatkan gambar kau nampak a bit accurate and sharp at the same time. Dan dia juga fokus untuk buatkan gambar korang tu nampak that a bit natural. So contohnya macam kalau ada spek mata ni, dia tak akan blur kan bahagian hujung-hujung ni biasanya. Kata Samsung, this one they handle better disebabkan AI tu untuk dapat kesan korang punya spek mata ni daripada blur out macam fake bokeh tu kan. Apa yang aku patut fokuskan juga dekat sini adalah dia punya software. Untuk One UI 5.1 dan dipakai base Android 13, benda tu macam sama je kan. Tapi sebenarnya dia ada tambah a bit feature. Contohnya dekat sini improvement dari segi one hand mode. Kita tahu one hand mode benda, tapi tak semua orang pergi ke arah tu secara ekstrim macam apa yang Samsung buat dekat sini. Contohnya macam kita biasa swipe dekat bahagian kiri ataupun kanan untuk back ataupun pergi dekat multitasking bar tu semua kan.
Tapi untuk Samsung, dia buat option untuk korang pergi contohnya macam buat screenshot. Dia boleh custom tau untuk bar dekat bahagian sisi tu. So dia orang edit that part and letak option yang korang biasa buat, contohnya macam screenshot, screen recording ataupun launch apa-apa app in case kalau perlu. So dia ada specific gesture yang korang boleh letak and korang boleh custom dekat dalam tu. Very good look. Tapi this option is actually something yang aku sangat-sangat alu-alukan. Sebab awal-awal lagi aku dah rasa macam kita boleh explore lagi part tu, dan nampak gayanya Samsung dah tangkap apa yang aku rasa macam perlu sebelum ni, dan terjadinya dekat Samsung Galaxy S23 Ultra. Benda menarik juga tentang dia punya UI adalah kali ni korang boleh customkan widget dekat korang punya lock screen. Yes, sebelum korang cakap, weh, tu iPhone punya, yes, it's almost the same. Bila korang tekan long press, dia akan mengecik dan korang boleh custom sama ada jam, masa dan juga contohnya macam notification, option butang dekat bawah tu, korang boleh custom. Dan kita akan nampak yang ada developer ataupun ada apps akan masuk dan ubah apa yang Samsung dapat buat dekat sini. So this is a good thing, kita boleh cakap pasal dia punya software ataupun One UI 5.1 daripada Samsung. Kali ni juga still Samsung letakkan S Pen untuk korang guna in case korang perlu kan. Tapi untuk kali ni, dia orang juga buat option untuk korang menaik. So dekat sini basically Samsung letak option untuk korang search dekat search bar, contoh macam Google, YouTube kan. Boleh search mengikut apa yang korang nak, ataupun sebelum ni korang hanya perlukan type kan. So kali ni korang boleh search directly daripada search bar tersebut. Dan mengikut apa yang aku faham, untuk korang pakai WhatsApp still tak boleh guna. So in future mungkin akan datang. So far boleh dekat Google punya things je untuk korang search. But kita harap Samsung akan expand this feature dekat semua app, so that tak ada lagi rasa macam nak kena typing guna S Pen ataupun guna jari bila pakai ataupun open this S Pen kan. Other than that, dia pakai Gorilla Glass Victus 2. So this is the latest one kalau korang nak tahu. And performance wise, aku tak rasa korang perlu upgrade just untuk performance. Dia still rasa macam Samsung Galaxy S22 Ultra lagi kalau korang nak tahu. And kalau dia pakai case, lagilah korang tak akan rasa sangat, sebab dia akan jadi rounded bila pakai sebuah case contohnya. Cuma je dekat sini aku nak complain sikit tentang dia punya charger. Walaupun dia pakai 45 watt, still the same as before. Kenapa tak bagi charger yang lagi laju, ataupun mungkin boleh buat sampai 100 watt Samsung. Alright guys, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakap. Pretty excited untuk buat unboxing and review untuk korang juga. So pastikan korang subscribe untuk aku punya future videos. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling. I'll see you guys on my next video. Bye. Bye.